Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan meneruskan dengan bab 8 garis dan sudut. Jadi untuk kali ini kita akan berbincang beberapa soalan yang berkaitan dengan garis dan sudut. Okey, marilah kita lihat soalan yang pertama. Dalam gambar raja, UV dan XY ialah dua garis selari dan MN ialah dan RS ialah garis lurus. Cari nilai X dan Y. Okey, jadi untuk di sini soalan ataupun maklumat yang sudah dibagi ialah UV dan XY ialah dua garis selari. Jadi cikgu sudah tandakan anak panah untuknya. Dan seterusnya MN dan RS ialah garis lurus. Kalau dia menyebut sahaja garis lurus, kita perlu memerhatikan garisan yang melalui garisan selari. Jika mereka telah buat dua titik bersilang di atas sepasang garis selari ini, maka mereka juga dikenali sebagai garis rentas lintang. Jadi cikgu telah warnakan menggunakan warna orange. Okey, seterusnya kita kena pasti kedudukan X dan Y. Okey, jadi di sini adalah X, di sini adalah Y. Jadi kita mula dengan langkah penyelesaian. Untuk langkah pertama, cikgu telah kena pasti menggunakan maklumat nilai sudut yang telah dibagi. Sini adalah 75, sini adalah 40. Pelajar apabila dia bagi segala informasi di atas gambar raja, iaitu nilai sudut yang diberitahu oleh soalan, ada kegunaannya. Jadi murid-murid, di sini cikgu mendapati bahawa sudut NQS lingkungan ini adalah 75. Kenapa cikgu boleh kena pasti situ adalah 75? Kerana ini adalah sudut bertentangan bucu bersama dengan 75. Pelajar, cikgu ingat apa itu sudut bertentangan bucu. Apabila sudut bertentangan bucu, artinya 4 sudut akan dihasilkan semasa dua garisan bersilang, dan daripada 4 itu, antara dua yang bertentangan bucu, mereka akan mempunyai nilai sudut yang sama. So maksudnya sini, lingkungan sini akan sama dengan lingkungan ini. Lingkungan atas akan bersama dengan lingkungan bawah. Jadi pelajar, dia mesti ialah dua garisan yang bersilang. Okey, jadi di sini tanpa pengiraan, cikgu tahu situ adalah 75. Seterusnya, apa yang cikgu boleh buat untuk mendapatkan nilai X? X sama dengan 180 tolak 40 tolak 75 sama dengan 65. Kenapa cikgu ambil 180? Kerana cikgu menggunakan sudut di atas garisan lurus ini. Nampak tak mereka berada di atas garisan XY? Jadi ambil sahaja 180 tolak dua nilai yang sudah tahu dan kita akan dapat nilai X. Seterusnya, untuk mencari nilai Y, kita akan masuk dengan ciri-ciri garisan selari bersama dengan garisan rentas lintang. Okey, untuk bahagian sini, cikgu menggunakan F. Masih ingat tak apa ertinya F? Kalau gunakan F, ertinya cikgu menggunakan sudut sepadan. Jadi, di sini mereka adalah sepadan. Bahagian kanan, bahagian kanan. Okey, perhatikan di antara sudut garisan warna merah tersebut. Okey, maksudnya Y sama dengan X tambah dengan NQS. Okey, NQS tadi baru saya kena pasti dia adalah 75 kerana sudut bertentangan bucu. X tadi baru cari ialah 65. Jadi jumlahkan mereka adalah 140 ialah sudut sepadan. Pelajar, ini sepadannya. Okey. So ini ialah langkah penyelesaian bagi mencari nilai X dan Y. Adakah mempunyai cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi pelajar, untuk cara lain, maksudnya awak nampak daripada sudut lain. Mungkin cikgu bagi jawapan untuk langkah ini, tetapi anda buat sendiri, anda dapat jawapan yang tepat tetapi melalui langkah yang berlainan. Ada tak kemungkinannya? Ada, pelajar. Untuk sudut dan garis, daripada soalannya, dia mungkin
boleh lihat daripada pelbagai jenis sudut dan dapatkan jawapan yang tepat dengan menggunakan langkah pengiraan yang berbeza. Okey, marilah kita lihat apa yang kita boleh nampak daripada sudut yang lain dari soalan yang sama, macam mana saya dapat nilai X dan Y. Okey, dua langkah yang pertama adalah biasa, iaitu kena pastikan siapa ialah garisan selari, kena pastikan siapa ialah garisan rentas lintang. Seterusnya kena pastikan kedudukan X dan Y. Ini ialah dua langkah yang mesti anda buat semasa anda lihat soalan ini. Seterusnya, cikgu akan kena pastikan bahawa sudut MQX. Okey, lihat mana MQX. MQX. Okey, sudut ini MQX sebenarnya adalah X. Okey, pelajar nampak tak? Ini adalah sudut bertentangan pucuk. Okey, lihat garisan orange ini dan bersama dengan sudut XY, garisan XY ini. Okey, di atas lingkungan X sama seperti lingkungan MQX ini. Jadi mereka sebenarnya adalah bersudut bertentangan pucuk. Dan sekarang apa yang cikgu buat dekat sini ialah 180 tolak dengan 75 tolak dengan 40. Kenapa pula ambil 180? Kerana cikgu nampak RS ini adalah satu garisan lurus. Tiga-tiga sudut ini berada di atas garisan ini. 40 sudah dikena pasti, 75 sudah dikena pasti, jadi saya akan dapat 65 di sini. 65 ini pula adalah senilai yang sama seperti X kerana mereka adalah sudut bertentangan pucuk. Pelajar, sama tak seperti dengan jawapan yang tadi kita dapat untuk X? Sama kan? Okey, tetapi sudut yang berlainan. Ada pelajar mungkin dia nampak dekat sini NQS. Jadi sekarang cikgu bagi pula idea dekat MQX. Ada tak lagi pelajar yang boleh nampak daripada sudut lain? Ada pelajar, tapi cikgu takkan tunjuk dekat sini. Cikgu hanya beritahu saja murid-murid boleh juga guna RQY dekat sini. RQY sebenarnya juga adalah 40. Bertentangan pucuk. Nampak tak pelajar? Okay, so maksudnya untuk nilai X, ada 3 cara kita boleh dapat jawapan. So, hanya berdasarkan sahaja pelajar itu nampak apa. Okey, bukan setiap pelajar akan nampak benda yang sama semasa cikgu bagi gambar rajah. Jadi, mesti mahirkan sendiri kemahiran yang paling asas, iaitu garisan lurus. Sudut di atas garisan lurus adalah 180 darjah. Okey, so seterusnya untuk Y pula. Tadi cikgu tunjuk langkah pengiraan untuk Y ialah sudut sepadan. Sekarang kalau cikgu telah gariskan warna merah ini, cikgu guna sudut apa? Ini adalah sudut selang-seli. Bagus. Okey, jadi sekarang selang-seli maksudnya dapatkan huruf seperti Z ataupun seperti N. Seterusnya dapatkan satu atas, satu bawah ataupun sesiapa yang seperti terpedam dekat dalam tu. Okey, nampak tak dia seperti berada di dalam sudut N ataupun Z ini. Okey, so pelajar, sini adalah Y. Adalah sama nilai seperti 75 tambah dengan MQX. Okey, so 75 tambah dengan MQX. Warna merah sehingga warna merah ini. Okey, MQX baru tadi kita kena pasti ialah 65. Seterusnya tambahkan dapat 140 darjah. Jadi ini adalah sudut selang-seli. Okey, so pelajar, macam mana pun anda pun mesti kena pasti dulu nilai X, barulah kita ada peluang untuk cari nilai Y. Jadi pelajar, soalan ini ialah soalan yang kita kata typical questions. Okey, typical question maksudnya soalan yang selalunya akan berada di dalam senarai soalan buku ke ataupun peperiksaan. Jadi dia akan menguji kemahiran murid-murid untuk kena pastikan satu nilai dengan menggunakan garisan asas, iaitu garisan lurus ataupun satu
bulatan yang tepat. Okey, kalau satu bulatan yang pusingan yang tepat itu adalah 360 darjah. Kalau garisan lurus ialah 180 darjah. Seterusnya baru dia akan uji lagi kemahiran berkaitan dengan garisan selari, iaitu 3 sudut yang kita bincang waktu lepas: sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey, selain daripada sudut sepadan, sudut selang-seli, ada tak cara-cara lain untuk dapatkan jawapan? Jadi, cikgu biarlah anda explore sendiri dekat sini. Okey, so ini adalah 2 langkah pengiraan bagi mendapatkan jawapan nilai X dan Y. Okey, seterusnya kita lihat soalan ini. Soalan ini dia kata ada menunjukkan beberapa garisan lurus, diberi bahawa garisan CB dan garisan DE adalah selari. Okey, kita semak dulu. CD dan DE adalah selari. Ana-pana pun sudah diberi dekat soalan. Dan AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Cari nilai P dan Q. Okey, mana P? Sini P, sana Q. Tambahkan. Okey, so kerana dia sudah diberitahukan AB sama dengan BC, jadi kita boleh tanda terus di atas gambar raja. Okey, jadi sekarang apa yang kita perlu buat? Kita tengok dulu kedudukan garisan selari, garisan merentas lintang seperti biasa. Kita kena pastikan kedudukan P dan Q. Okey, pelajar, sudah banyak kali cikgu sebut langkah-langkah ini. Jadi setiap kali you ujikan sendiri soalan-soalan macam tu, tolong ikutlah langkah-langkah supaya anda boleh mahir. Kalau anda tak ikut, anda tak boleh nak dapatkan satu laluan yang tepat. Kalau anda sudah mahirkan sendiri dengan menggunakan langkah-langkah, barulah awak nampak, okey, saya perlu buatkan ini dulu, saya perlu buatkan itu dulu. Okey, next, seterusnya apa yang kita ada dekat sini ialah kita boleh kena pastikan bahawa ABC ini adalah satu segitiga sama kaki. Kenapa cakap begitu? Kerana dia memang ialah poligon tertutup dan dia pun beritahu kat saya adalah 2 garisan yang sama. Jadi kita boleh namakan dia sebagai segitiga sama kaki. Apabila dia ialah segitiga sama kaki, sudut tapak mereka adalah sama. Mana sudut tapaknya? Sini A, sana C adalah sudut tapaknya. Jadi cikgu pun sudah namakan ikut hurufnya. CAB ialah 70 sama dengan BCA ialah 70. Jadi Q adalah sebagai sudut puncak segitiga. Okey, satu segitiga hanya ada 3 sudut. Antara 2 sudut ialah sudut tapak dan sudah dikena pasti, tinggal sahaja Q. Jadi tak susahlah kita nak dapatkan jawapan yang tepat. Nampak dekat sini kita ambil sahaja 180 tolak 70 tolak 70 sama dengan 40. Sekarang Q sudah dikena pasti dan sini adalah 70. Pelajar boleh terus label dekat sini. Okey, seterusnya macam mana nak dapatkan nilai P pula? Okey, ada beberapa cara tapi dekat sini cikgu hanya menunjukkan satu cara sahaja. Yang pertama, saya ambil BCD. Artinya cikgu kena pastikan dulu sudut yang ada dekat sini. Okey, kerana ini adalah satu garisan lurus yang saya sudah warnakan warna kuning. 180 tolak dengan 70 sama dengan 110. Jadi sini adalah 110. Okey. Seterusnya, P juga sama seperti 110. Kenapa? Kerana dia adalah sudut sepadan. Pelajar, kali ini cikgu tak warnakan merah di mana sudut sepadannya, tapi cikgu harap anda buat sendiri dan anda dah nampak mana sudut sepadannya. Kenapa sini ialah 110 dan cikgu nampak sini adalah sepadan dengan P dan artinya P pun ialah 110. Okey, tolong buatkan di atas kertas sendiri. Okey, jawapan akhir. Tak siap lagi. Kita dapatkan jawapan P tambah dengan Q dengan ambil 110 tambah dengan 40 sama dengan 150 pelajar. 150. Okey, sini cikgu buat sikit kesilapan. 150 ya dekat sini. Okey, so pelajar, seterusnya cikgu akan buat sikit ulang kaji berkaitan dengan ungkapan algebra. Okey,
Memulakan dengan operasi tambah dan tolak. Pelajar, ini cikgu tak akan panjang lebar kerana cikgu harap anda masih ingat secara asasnya apa yang sepatutnya awak buat kalau nampak soalan tambah dan tolak. Okey, yang pertama soalan A. AB tambah dengan 2, AB tambah dengan 3. Kalau AB tak ada nombor, artinya dia adalah 1. Tapi kita tak akan tulis 1 lah. Ini harap pelajar ingat. So, AB tambah dengan 2AB sama dengan 3AB. Tambah 3, tulis tambah 3 di belakang. Ini adalah jawapan akhir kita. Kenapa 3AB akan dimunculkan? Kerana apabila mereka ialah sebutan serupa, kita boleh tambah ataupun tolak. Ini adalah kata kuncinya kalau kita buatkan tambah tolak. Okey, sebutan serupa kita tambah tolakkan. Sekarang cuba kita lihat soalan B. Soalan B ialah 3 tambah 4W tolak 2W tambah 2. Sekarang mereka seperti tersepak sini sana. Jadi kita buat kumpulan, kita susun semula. Apabila kita susun semula pelajar, operasi ataupun simbol-simbol berada dekat depan itu perlu bawa sekali. Lihat ya. 3 tambah 2 itu daripada sini tambah 2. So, kita tolak tambah 4W ke belakang sikit. Sambung sini. Tolak 2W. Tolak 2W. Okey, so pelajar, cikgu tak nak awak ada kesilapan dekat simbol iaitu letak tambah, letak tolak, letak tambah. Tak ada benda yang macam itu. Bawa sekali simbol itu semasa awak susun. Kenapa kita perlu susun? Kerana kita nak buat operasi untuknya. Kalau nombor bersama dengan nombor, buat sahaja apa yang sepatutnya. Okey? Kalau dia ialah sebutan serupa, buat sahaja apa yang sepatutnya bersama dengan positif negatif dia. So, positif 4W tolak negatif 2W sama dengan positif 2W. Okey, jangan awak abaikan positif. Letak jawapan sebagai 5-2W. Salah. Okey. Soalan C pula. Ini sambungan seperti soalan B. Okey, 12R. Negatif 3. So, letak positif 4 di sini. Tolak positif 2B ke belakang. Okey, seterusnya apa yang kita boleh buat? Kita tengok sama ada sebutan yang kita algebra yang terlibat itu adalah sama. Kalau tak sama, biar je lah mereka duduk di tempat yang berlainan. Okey, jangan nak juga tambahkan mereka. Okey, dan inilah jawapan akhir kita. Okey, so pelajar yang seterusnya, yang selain-selain ini, cikgu harap anda boleh siapkan sendiri di rumah. Okey, sekarang kita pergi kepada operasi darab dan bahagi. Darab dan bahagi mereka ada banyak sikit kita kata langkah-langkah yang perlu mengambil perhatian. Okey, yang pertama kita cuba soalan A. 2B darab dengan 4. Rasa-rasanya apa jawapannya? 2B darab dengan 4. Kalau anda faham, anda akan dapat jawapan 8B. Kerana untuk darab, mereka akan darabkan sahaja semua apabila diberi itu. Okey? Apa yang mereka diberi, mereka darabkan. Okey, jadi sekarang kita lihat soalan D pula. Tengok D. X kuasa 2Y darab 2XY tambah 3B. Sekarang siapa yang perlu didarabkan? X kuasa 2Y darab dengan 2XY. Apabila didarabkan, pelajar, nombor anda darab dengan nombor. Kerana sini 1 kan? Jadi darab dengan 2, 2. X kuasa 2 darab dengan X, artinya X kuasa 3. Y darab dengan Y sama dengan Y kuasa 2. Tambah 3B. Kerana sini ialah tambah. Tambah itu kita akan balik kepada fakta iaitu sebutan serupa sahaja boleh kita tambahkan. Jadi kita dekat sini tak serupa kan? Jadi biarlah mereka jawapan duduk macam itu. Dan tolong ingat, walaupun sebutan tidak serupa, namun darab dan bahagi diteruskan antara nombor dan pemboleh ubah. So maksudnya apabila anda nampak nombor itu ataupun sebutan-sebutan itu memerlukan kita darab ataupun bahagi, anda buat sahaja mereka walaupun tak sama sebutan. Okey, sekarang kita cuba lihat E pula.
16P bahagi 2P tolak 3P. Kalau bahagi, anda mesti susun mereka dalam pecahan. Okey, tolong ingat ya. Kalau ialah bahagi, susun mereka dalam pecahan. Tolak 3, biar mereka tolak 3P dekat belakang. So, kalau ialah pecahan, bahagikan nombor itu seperti biasa, iaitu 16 bahagi 2 sama dengan 8. P bahagi dengan P sama dengan 1. Jadi kita tak akan tulis lagi lah 1 dekat sini ataupun P. Okey, so pelajar, ini maksudnya kita sudah hapuskan nilai ataupun sebutan P. Contohnya, 5 bahagi 5 sama dengan 1. Okey, 2 bahagi 2 sama dengan 1. So, apabila nak darab dengan nombor yang sebelah tu, 8 darab dengan 1 sama dengan 8. Jadi, kita tulis saja 8. Negatif 3P. Kerana sebutan tak sama, so tolak itu biar sahaja mereka duduk dalam bentuk ini. Okey, last kita lihat soalan H pula. Kalau soalan H, 12G kuasa 4 tambah 3G kuasa 6 per dengan G kuasa 2 tolak 4. Okey, nampaknya semua sini adalah G kan? Okey, buat dulu untuk bahagi, iaitu buat dulu pecahan. Kenapa? Kerana cikgu masih harap, cikgu harap anda masih ingat, iaitu buat dulu siapa yang duduk dalam kurungan. Seterusnya, buat dulu bahagi atau darab. Seterusnya, barulah tambah ataupun tolak. Okey, jadi sini adalah bahagi. Jadi, kita buat dulu siapa yang duduk dalam pecahan. Untuk bahagi, kita bahagikan sebutan itu, artinya kita tolakkan bilangan sebutan itu. Maksudnya sini bawah ada 2G, atas ada 6G. So, tolak 2G dekat atas, tolak 2G dekat atas, maka akhirnya kita akan dapat G4 dekat sini. G kuasa 4 dekat sini. Okey, 3 masih duduk di sini kerana 3 bahagi 1 sama dengan 3. Tambah tolak, kerana mereka tambah tolak, maka dekat sini dia tak ada perubahan lah. Maksudnya langkah yang pertama tu mereka tak ada perubahan apa-apa dekat sini. Okey, sini sahaja yang kita sudah selesaikan. Seterusnya kita semak tambah sebutan serupa. G kuasa 4, G kuasa 4. Jadi kita boleh tambahkan. Akhirnya dapat 15, G kuasa 4 tolak 4. Okey, so pelajar ulang semula. Apabila kita buat pembahagian antara pemboleh ubah. Antara pemboleh ubah maksudnya antara huruf. Kita ialah menghapuskan bilangan pemboleh ubah yang terlibat. Maksudnya seperti soalan H ini. Kalau bawah atas ada 6G, bawah ada 2G. Apabila saya hapuskan, artinya tinggal sahaja 4G dekat atas. Okey, maksudnya dekat sini. Contohnya 4 kuasa 4 bahagi A kuasa 3 sama dengan A. Maksudnya sini ialah A darab A darab A darab A darab A. Maksudnya 4 kuasa A. Ada 3A dekat sini, maksudnya kuasa 3. Apabila saya potong 3 dekat sini, selalunya kita ambil yang kecil itu ataupun yang kurang itu sebagai rujukan. Apabila saya potong 3A dekat sini, sini pun saya akan potongkan 3A. Tinggal siapa sahaja? Tinggal sahaja 1A di sini. Jadi jawapan adalah A sahaja. Tak boleh sebut 1A, tapi A sahaja. Okey, jadi soalan lain tolong siapkan. Seterusnya kita lihat operasi bercampur pula. Okey, untuk operasi bercampur kita menggunakan kemahiran kembangan. Okey, jadi lihat soalan A. 3T tambah 4 kurungan 3T tolak 12 kurungan tolak 9. Jadi di sini adalah kemahiran kembangan, iaitu 4 perlu didarabkan dengan setiap sebutan yang berada di dalam kurungan. Okey, jadi cikgu gantikan dengan anak panah ini. Maksudnya 4 darab dengan 3T dan seterusnya 4 perlu darab dengan 12. Okey, apa yang kita akan dapat selepas kita buat kembangan? Jadi depan belakang yang tak terlibat, anda perlu salin semula ataupun kekalkan mereka. 3T tambah positif 4 darab dengan 3T ialah positif 12T
positif 4 darab dengan negatif 12 ialah negatif 48. So, tolak 9. Pelajar positif negatif antara mereka anda perlu memberi perhatian. Selalunya pelajar sudah faham tentang kembangan. Tetapi hanya setakat mengkembangkan sahaja nombor tersebut. Salahlah. Anda perlu kembangkan sekali dengan simbol dia. Okey, takkanlah simbol sahaja anda akan biarkan positif dekat sini positif, negatif dekat sini negatif. Bukan. Ini hanya kebetulan saja mereka sama dengan soalan tersebut. Okey, seterusnya kita lihat adakah mereka sudah disusunkan mengikut kumpulan iaitu sebutan serupa. Kalau sudah, letak sahaja jawapan ikut operasinya. So, 3T tambah 12T sama dengan 15T. Negatif 48 tolak 9 sama dengan negatif 57. Dengan bantuan kalkulator, cikgu harap anda boleh faham apa yang anda boleh buat untuk simbol semasa anda buat kembangan. Okey, next ialah soalan B. Soalan B ni 18 mn bahagi 7m darab dengan mn. Kalau ialah bahagi, kita siapkan mereka dalam pecahan. Baru kita nampak jelas macam mana kita nak buat penghapusan sebutan pemboleh ubah. Dan darab itu kita sambung sahaja mereka di belakang. Okey, so dekat sini tengok nombor dengan nombor, sebutan dengan pemboleh ubah dengan pemboleh ubah. Kalau sini 18 per 7, sebenarnya kita tak boleh nak buat apa-apa. So, kita akan pergi kepada mn bahagi dengan m. Jadi sini masing-masing ada sahaja satu M. So, M ini akan dihapuskan. Tinggal sahaja N. N ini saya tak boleh nak potong apa-apa kerana dekat bawah tu dia tak ada apa-apa yang boleh disama supaya dipotongkan. Okey, anda mesti mempunyai bilangan yang sama baru anda boleh hapuskan. Okey, seterusnya adalah darab NN. So, jawapan kita ialah 18 per 7 kerana kekalkan sebagai pecahan tak wajar. M ialah M ini. N darab N ialah N kuasa 2. M ini sudah dipotongkan. So, tinggal sahaja M ini kerana dia adalah darab. Okey, so pelajar harap anda faham. Okey, dan dua soalan ini anda boleh cuba. Kalau dia ada kembangan dan ada bahagi, anda boleh buatkan dulu ini dalam pecahan. Seterusnya belakang tambah dan seterusnya you kembangkan dan sebelum itu perlu buatkan ini dalam pecahan juga. So pelajar apa-apa sahaja you susun dulu baru awak buat perkembangan. Okey, kerana yang paling special untuk bahagi ialah dia mesti duduk dalam pecahan dahulu sebelum awak buat apa-apa di atas sebutan tersebut. Okey, so pelajar, apabila kita boleh buat permudahan untuk pecahan, kita akan memudahkan mereka. Kalau tak boleh, kita akan biarkan sahaja mereka dalam pecahan tak wajar. Kalau ini adalah soalan struktur. Kalau ialah soalan objektif, anda perlu perhatikan soal pilihan yang dibagi. Pilihan ABCD yang dibagi. Kalau ialah nombor bercampur, anda buatkan dia dalam nombor bercampur. Kalau ialah perpuluhan, anda buatkan dalam perpuluhan. Okey, so pelajar, apabila kita nak berjaya, sukses, dia bukan sahaja datang dalam seketul ataupun sekeping. Dia adalah seperti puzzle. Setiap tahun anda belajar sikit-sikit, setiap hari anda usaha sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi berjaya. Okey, setiap hari sikit-sikit, lama-lama dia akan jadi bukit. Ini sama seperti apabila kita nak mengejar ilmu. So, untuk waktu ini sebenarnya kita sudah terima berita bahawa sekolah kita akan dihentikan sehingga hujung tahun, tetapi kelas online akan diteruskan. Jadi, cikgu harap anda semua boleh mengikut setiap kelas yang dijadualkan secara online. Okey, ada apa-apa sahaja boleh leavekan komen, jadi cikgu akan balaslah. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih.